Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Laila Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia, Gombak Selangor. Macam dah ready untuk segmen ini? Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okey, jom kita teruskan. Untuk segmen ini, Cikgu, apakah yang akan kita fokuskan? Silakan. Baik. Untuk segmen ini, apa yang cikgu akan fokuskan ialah kita akan melihat apakah dia yang dikatakan sebagai geografi yang terdiri daripada sistem fizikal dan juga sistem manusia itu sendiri. Baik. Baik ya. Okey, sistem fizikal. Untuk sistem fizikal ini sebenarnya ia terdiri daripada 4 sistem utama. Jadi 4 sistem utama yang perlu diketahui oleh pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar ini dia terleka, dia terlupa, dia tidak tahu apakah sistem-sistem ini dan menjawab sistem itu adalah secara umum. Jadi fokus cikgu pada hari ini adalah untuk menerangkan kepada pelajar sekalian apakah dia yang perlu kita bagi tumpuan dalam setiap sistem ini. Baik, yang pertama sekali ialah sistem atmosfera. Dalam sistem atmosfera ini penumpuan yang perlu kita buat adalah untuk kita melihat apakah dia sebenarnya unsur-unsur yang terdapat dalam atmosfera itu, iaitu unsur cuaca dan juga iklim. Dari dalam cuaca dan iklim ini sebenarnya kalau kita lihat, cikgu dah tunjukkan di sini, kita ada 8 unsur yang perlu pelajar tahu, untuk menjawab dalam peperiksaan. Baik, untuk atmosfera, unsur-unsur utama yang perlu kita tahu ialah suhu, kerpasan, tekanan udara, kelembapan udara, angin, litupan awan, bahangan suria dan bahangan bumi. Jadi bermakna 8 unsur ini pelajar perlu tahu bahawa ia adalah merupakan unsur yang terkandung dalam sistem atmosfera. Baik, itu yang pertama. Baik, untuk sistem yang kedua ialah sistem litosfera. Baik, apa itu sistem litosfera? Baik, sistem litosfera ini pula kalau kita lihat ada 6 proses yang terkandung dalam sistem atmosfera ini, iaitu terdiri daripada lulu hawa, pergerakan jisim, pemendapan, pengangkutan, letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Jadi pelajar kena ingat seharusnya bahawa ini adalah merupakan proses-proses yang terkandung di dalam litosfera. Baik, untuk pelajar seterusnya, baik, kita lihat kita ada 2 lagi unsur utama, iaitu yang ketiga ialah apa dia? Iaitu sistem hidrosfera. Okey, apa itu sistem hidrosferanya? Sistem hidrosfera ni yang paling mudah kita ingat ialah air. Hidrosfera itu adalah air. So, jadi air itu kalau kita lihat sebenarnya kita akan melihat 2 perkara. Iaitu satu terdiri daripada badan air. Maksud badan air di sini ialah kita melihat air itu di mana. Air itu sungai, tasik, kolam, laut. Itu adalah merupakan badan air. Dan yang kedua, kita akan melihat tentang kitaran hidrologi, iaitu kita melihat tentang kitaran air yang berlaku, yang melibatkan sistem hidrosfera. Baik, untuk sistem yang keempat ini ialah sistem biosfera. Baik, biosfera ni apa? Kadang-kadang kita tertanya, apakah itu biosfera? Yang paling mudah untuk pelajar ketahui, biosfera ini adalah merujuk kepada hidupan, benda hidup. Benda hidup ataupun hidupan yang merujuk kepada iaitu flora dan fauna. Apa itu flora? Flora ialah tumbuh-tumbuhan. Fauna merujuk kepada haiwan. Dan kemudian habitat. Apa itu habitat? Habitat ialah tempat di mana duduknya flora dan juga fauna. Dan yang ketiga ialah kita melihat tentang rantaian makanan yang melibatkan flora, fauna dan habitat itu. Jadi bermakna pelajar seharusnya mengingati bahawa kita ada 4 sistem yang perlu diketahui yang telah saya nyatakan tadi, iaitu sistem fizikal. Baik pelajar.
Itu adalah sistem fizikal. Sekarang kita cuba melihat pula, apakah pula aktiviti-aktiviti manusia yang terdapat yang perlu kita tahu dalam kertas ini. Baik. Aktiviti manusia. Okey, aktiviti manusia ialah terdiri daripada 3 aktiviti, iaitu aktiviti primer, aktiviti sekunder dan aktiviti tertier. Baik, apa yang terkandung dalam setiap aktiviti ini? Okey, baik. Untuk aktiviti primer, okey, kebanyakan pelajar primer, tetapi pelajar tidak tahu apa itu aktiviti yang termasuk di bawah primer. Jadi antara aktiviti di bawah aktiviti primer ini adalah kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perhutanan dan juga kegiatan perlumbungan. Ayat yang paling mudah untuk kita ketahui bahawa primer ini adalah merupakan aktiviti yang menggunakan sumber dari alam semula jadi. Itu adalah aktiviti primer. Baik, untuk aktiviti sekunder pula. Baik, apa yang dikatakan sebagai aktiviti sekunder? Dalam aktiviti sekunder ada 2 kegiatan yang dilakukan, iaitu yang pertama melibatkan aktiviti perindustrian. Dan satu lagi ialah melibatkan aktiviti pembinaan. Ya, jadi apa yang ada di primer akan dibawa ke sekunder, akan ditambah nilai, akan dihasilkan sebagai barangan baru, ya seperti dalam sektor perindustrian dan juga sektor pembinaan. Baik. Yang ketiga ialah sektor tertier. Okey, ataupun nama lain, kadang-kadang pelajar melihat tertier ini adalah merupakan sektor perkhidmatan. Ya, yang mana sektor perkhidmatan ini dia tidak menghasilkan barangan, ya, tetapi ia menyediakan lebih kepada perkhidmatan. Baik, jadi apakah perkhidmatan yang disediakan dalam sektor tertier? Baik, ya, di sini kalau pelajar lihat, cikgu dah senaraikan apakah dia perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dalam sektor tertier, iaitu merangkumi pelancongan, pengangkutan, perkhidmatan awam dan swasta, aktiviti perniagaan, kesihatan, pendidikan dan utiliti. Jadi ini adalah merupakan 3 aktiviti manusia yang perlu pelajar ketahui. Baik, seterusnya. Pelajar. Baik, kita melihat apakah pula kegiatan dalam aktiviti manusia. Mana kita dah ada aktiviti tetapi kita tak tahu apakah kegiatan yang dilakukan dalam aktiviti tadi. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk aktiviti pertanian. Baik, apakah dia aktiviti yang dilakukan oleh manusia dalam pertanian itu? Baik, jadi antara aktiviti yang dilakukan di dalam pertanian itu melibatkan pembukaan tapak. Jadi tapak maknanya kalau kita buat aktiviti pertanian, bermaksud sebelum kita membuka kawasan pertanian, kita akan membuka tapak pertanian itu diikuti dengan aktiviti membajak. Membajak, baru kita menanam melalui penanaman, kita membaja, kita meracun, kita menuai dan diakhiri dengan pengeringan hasil. Jadi pelajar perlu faham di bawah setiap aktiviti itu ada kegiatan yang akan dilakukan. Begitu juga dengan aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan. Apa yang kita lakukan dalam aktiviti pelancongan itu? Ia merujuk kepada aktiviti berjemur, berkelah, mendaki, meluncur air dan menyelam ataupun aktiviti scuba. Cikgu bagi contoh lagi seterusnya. Dalam aktiviti perlombongan. Apakah dia aktiviti yang dilakukan dalam aktiviti perlombongan itu? Jadi antara aktivitinya adalah pembersihan kawasan. Kita nak melombong, perlu kita membersihkan kawasan. Kemudian kita menjalankan aktiviti cari gali. Bukan menggunakan kaedah letupan. Dan satu lagi ialah selepas mendapatkan hasil, kita memproses bahan tersebut. Jadi kita nampak setiap kegiatan ekonomi itu ada aktivitinya. Seterusnya ialah kita melihat pula kesan terhadap alam sekitar fizikal. Atmosfera. Tadi kita dah buat aktiviti. Pasti dia akan meninggalkan kesan kepada sistem fizikal itu sendiri. Jadi bila kita dah buat kegiatan ekonomi, bermakna
apakah kesannya kepada atmosfera? Jadi antara kesannya ialah pencemaran udara, pencemaran bau dan bunyi, berlakunya peningkatan suhu dan berlakunya kejadian hujan asid yang melibatkan atmosfera itu. Baik, seterusnya ialah hidrosfera. So, hidrosfera melibatkan pencemaran air, kemusnahan kawasan tadahan. Okey. Untuk biosfera pula, apabila aktiviti kita buat, inilah yang akan berlaku kepada biosfera, kemusnahan flora dan fauna, kemusnahan habitat. Manakala dalam litosfera pula, kesannya adalah seperti hakisan dan juga pergerakan jisim. Dan seterusnya pula kita lihat kesan daripada aktiviti yang dibuat itu meninggalkan kesan kepada manusia. Jadi bila aktiviti itu dibuat, apa pula kesan kepada manusia? Baik, ini adalah antara kesan yang akan berlaku. Contohnya, risiko kehilangan nyawa, menjejaskan kesihatan, menyebabkan penyakit, merosakkan harta benda, menjejaskan aktiviti ekonomi, menjejaskan aktiviti harian, meningkatkan kos dan juga kesan psikologi ataupun trauma. Baik, seterusnya kita lihat setelah berlakunya kemusnahan. Okey, banyak kesan tadi kepada fizikal dan manusia, maka kita perlu ada langkah untuk mengatasinya. Jadi apakah dia langkah untuk mengatasinya? Yang kadang-kadang pelajar lupa. Okey, ada dua langkah yang perlu pelajar tahu, iaitu satu di bawah langkah perundangan dan satu lagi ialah di bawah langkah bukan perundangan. Okey, di bawah langkah perundangan, bagaimana kita nak mengatasi kesan negatif ini? Ada 4 perkara yang perlu pelajar ketahui. Satu ialah di bawah akta. Dan akta yang paling penting yang kita lihat di sini ialah Akta Alam Sekeliling 1974. Iaitu setelah ada akta, kita ada pemantauan untuk pastikan akta itu dipatuhi. Dan kemudian, sekiranya akta itu tidak dipatuhi apabila ada pemantauan dilakukan, maka tindakan undang-undang atau hukuman akan dilaksanakan. Dan satu lagi cara di bawah langkah perundangan ini ialah kita menyediakan satu bentuk laporan yang dipanggil sebagai laporan EIA yang akan dikemukakan kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya, bagi langkah bukan perundangan pula, okey, apakah dia langkah-langkah yang perlu kita ambil? Baik, antara langkah-langkahnya ialah yang pertama sekali ialah langkah kestrukturan. Nanti bila pelajar menjawab, pelajar akan faham apa yang dikatakan sebagai langkah kestrukturan itu. Kemudian kita ada kempen, untuk membantu bagi menyelesaikan masalah yang ada. Dan seterusnya kita ada pendidikan. Pendidikan itu adalah pendidikan formal dan tidak formal. Didedahkan kepada pelajar di peringkat awal, sekolah rendah ke sekolah menengah hinggalah ke peringkat ke universiti. Dan kemudian kita lihat langkah pengurusan ini pula ialah langkah yang bergantung kepada setiap aktiviti yang berlainan. Sebab setiap aktiviti itu kesannya berlainan, maka langkah yang akan diambil itu adalah juga berlainan. Okey, cikgu. Jadi 6 perkara yang sudah kita belajar dari cikgu Nur Laila. Yang pertama berkenaan sistem fizikal, yang kedua berkenaan aktiviti manusia, yang ketiga berkenaan kegiatan dalam aktiviti manusia, yang keempat kesan terhadap alam sekitar fizikal, yang kelima kesan terhadap alam sekitar manusia dan yang terakhir yang keenam langkah mengatasi. Okey cikgu, kita nak berehat sekali lagi boleh cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM